Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas pengurusi majlis. Nama saya Ashraf bin Azhari, merupakan first dan black belt dan juga salah seorang atlet PUMSE, Taekwondo UPSI. Dan hari ini saya akan cuba yang terbaik untuk membentangkan webinar referee PUMSE. Jadi tanpa membuang masa, ya. Okey, boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Okey. Jadi uh, okey, untuk kawasan PUMSE, PUMSE ni dia ada dua jenis, iaitu recognized PUMSE dan juga freestyle PUMSE. Jadi yang saya fokuskan pada hari ini ialah recognized PUMSE. Jadi recognized PUMSE ni yang biasa kita belajar, yang Tiger 1 sampai Tiger 8, Koreo dan sebagainya. Jadi kawasan pertandingan untuk recognized PUMSE ialah 10 meter dengan 10 meter, dan pengadil dan juga hakim. Bilangan untuk pengadil dan hakim ni dia bergantung pada situasi. Dia mungkin 7 orang ataupun 5 orang. Jadi kalau pengadil ada 7 orang, dia akan ada satu pengadil, 3 hakim di hadapan dan juga 3 hakim di belakang. Manakala untuk 5 orang pengadil akan ada satu pengadil, 2 hakim di hadapan dan juga 2 hakim di belakang. Jadi anda boleh lihat di sini, ini adalah kawasan, contoh kawasan pertandingan. Jadi ini ialah kedudukan, yang R ini ialah kedudukan pengadil, manakala J1 to 3 sampai 6 ni adalah hakim. Okey, yang C4 ni ialah koordinator yang akan bagi arahan kepada peserta untuk masuk, mula dan keluar. Jadi untuk pembahagian umur peserta, PUMSE ni dibahagikan mengikut umur, yang ada cadet, junior, under 30 dan sebagainya. Jadi untuk kita yang pelajar universiti ni mostly ialah under 30. Okey. Dan PUMSE yang dilakukan juga mengikut umur tersebut. Jadi masa yang ditetapkan bagi recognize PUMSE ialah 30 hingga 90 saat. Okey, dan ini adalah PUMSE senarai PUMSE bagi kategori umur tersebut. Jadi saya fokuskan kepada sini, iaitu under 30 ni. Okey, jadi ada Taeguk 6 sampai SIPJIN. Dan sama juga untuk 3 kategori PUMSE, iaitu individu, pair dan juga team. Bagi pair ni ialah pasangan lelaki dan perempuan, manakala untuk team ni ialah 3 orang, yang 3 orang lelaki ataupun 3 orang perempuan. Baik, seterusnya ialah arahan koordinator. Jadi sebagai referee untuk PUMSE ni, koordinator dia hand signal tak banyak berbanding dengan kyorugi. Dia hanya ada beberapa sahaja, iaitu Chuljun, masuk, Chariot, Kyongre yang biasa, Jumbi, Shija, Baro, Sho, dan ini yang baru untuk PUMSE iaitu Pyuchul dan juga Tejang. Jadi untuk yang dah tengok referee kyorugi sebelum ni, yang bagi PUMSE dia ada 3 je yang baru, iaitu Chuljun, masuk, Pyuchul iaitu markah peserta, dan juga Tejang iaitu keluar. Dan bagi hand signal, okey, jadi yang boleh lihat di sini ialah Chuljun. Jadi tangan koordinator yang C4 tadi, dia akan panggil peserta masuk ke tengah gelanggang gunakan tangan kiri. Okey, Chuljun, masuk. Seterusnya ialah Chariot. Sama juga macam kyorugi, Chariot, tangan kiri, tegak, Kyongre, tunduk. Dan seterusnya, okey. Apabila untuk Jumbi dan Shija, okey, referee akan gunakan tangan kanan. Okey. Jumbi, Shija. Berbeza dengan kyorugi, Shija
untuk Kyorugi kita hanya bengkokkan tangan. Tetapi untuk Pumse, angkat tangan straight ke atas. Dan selepas umumkan Shijak, koordinator perlu tunggu sehingga peserta tamat Pumse beliau dan memberi arahan baro. Tanpa untuk bahagian baro dan show ni tak perlu hand signal, hanya gunakan mulut saja. Okey. Kemudian untuk Puchul, iaitu tunjukkan markah peserta, koordinator perlu menghadap ke arah skrin dan angkat tangan straight ke atas sambil menyebut Puchul. Dan selepas habis peserta melaksanakan Pumse, koordinator akan memberi arahan Tejang keluar. Yang ni ialah opposite daripada Chuljun tadi masuk. Jadi tangan kiri juga Tejang, memberi arahan untuk peserta keluar daripada gelanggang. Okey. Jadi ini ialah turutan bagi referee atau koordinator, maksud saya. Jadi bagi dua Pumse, biasanya kebiasaannya untuk setiap pertandingan peserta perlu melaksanakan dua Pumse yang biasanya dipilih secara rawak, random. Jadi sebagai first Pumse, ini koordinator perlu memanggil masuk peserta Chuljun, Charyok, Kyongre, Jumbi, Shijak. Kemudian peserta habis Pumse pertama, koordinator akan memberi arahan baro, show. Dan biasanya koordinator akan memberi arahan Tejang dulu kepada peserta untuk mereka keluar dan berehat sebentar. Dan semasa peserta sudah keluar daripada gelanggang, koordinator akan memberikan arahan Puchul, iaitu menunjukkan markah Pumse yang pertama kepada peserta. Okey, yang Pumse yang kedua, ini yang penting bagi koordinator, iaitu koordinator perlu memberi arahan masuk Chuljun, Charyok. Okey, yang beza antara first Pumse dengan second Pumse, tak ada Kyongre, tak ada bow. Charyok sedia, Jumbi, Shijak terus, tak ada Kyongre. Okey, lepas tu peserta habis Pumse yang kedua, koordinator akan beri arahan baro, show. Okey, semasa yang ni peserta masih berada di dalam gelanggang dan koordinator akan memberi arahan Puchul, tunjukkan markah keseluruhan bagi peserta tersebut. Dan seterusnya koordinator akan beri arahan Charyok, Kyongre dan Tejang, iaitu keluar. Bagi Pumse, competition yang ada satu Pumse saja, dia lebih kurang sama macam ni, cuma dia tak ada yang Tejang yang first Pumse tadi. Jadi masuk Charyok, Kyongre, Jumbi, Shijak, baro, show. Lepas tu terus tunjuk kepada markah Puchul. Lepas tu terus bow, Charyok, Kyongre, Tejang keluar. Abang sekarang ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okey, saya beritahukan Okey, untuk pemarkahan, bagi recognize Pumse, total markah ialah 10. Dan pemarkahan Pumse, recognize Pumse ni terbahagi pada dua kriteria, iaitu ketepatan ataupun accuracy sebanyak 4 markah dan juga persembahan atau presentation sebanyak 6 markah. Jadi untuk accuracy ni ialah penjelasannya ialah perincian setiap Pumse, iaitu pergerakan, kedudukan tangan, stances, kicking dan sebagainya, dan asas pergerakan dan keseimbangan. Manakala untuk presentation ni dia terbahagi pada 3, iaitu speed dan power, iaitu soft start dan power during execution. Jadi sebagai contohnya, ambil block, outer block. Contoh, outer block dari luar lembut, tapi bila di hujung power. Manakala untuk rhythm dan tempo ni, biasanya kalau Pumse ni dia ada dia punya macam tempo dia. Macam contoh, ambil contoh Taegyo 8 lah. Okay, first block pump, and then punch, pump, and then kick, pump, and then outer block pump. Dan lepas tu sambung dengan double punch, pump. Jadi dia ada dia punya tempo dia. Dia tak boleh satu dan sebagainya. Dan kemudian ialah expression of energy. Yang ni
Sebagai contoh, yang ni ada tersenarai kat sini, iaitu kihab, eyesight, sharpness dan concentration. Jadi kihab mainkan peranan penting bagi fungsi, sama juga dengan eyesight, kat mana mata kita mata peserta itu memandang. Dan persembahan presentation ni dia lebih kepada subjektif lah, sebab dia ikut apa yang hakim itu fikirkan, bagaimana hakim itu menilai. Okey, bagi markah PUMSE dia ada dua je, iaitu kesilapan kecil 0.1 markah dan kesilapan besar 0.3 markah. Okey, bagi kesilapan besar ni dia ada beberapa kesilapan besar. Sebagai contohnya, hand block yang salah. Contohnya, kalau PUMSE itu sepatutnya dia buat outer block, tapi peserta buat inner block. Jadi dari situ dia akan tolak 0.3 markah. Seterusnya ialah stance yang salah. Contoh, peserta sepatutnya buat forward stance, tapi dia buat walking stance. Kat situ juga 0.3 markah. Seterusnya ialah kihab ataupun shout. Jika peserta tidak membuat kihab atau membuat kihab pada pergerakan yang salah ataupun masa yang salah. Contohnya, tagok, kita ambil contoh senang lah, tagok 1. Okey, kihab bagi tagok 1 ialah pada hujung pergerakan, pada hujung PUMSE. Tetapi peserta lupa untuk kihab, ataupun dia punch baru dia kihab. Jadi itu juga merupakan kesalahan besar. Seterusnya ialah berhenti melebihi 3 saat semasa melakukan PUMSE. Ini kat sini saya fokuskan berhenti, sebab setengah PUMSE dia ada pergerakan yang perlahan, dan itu saya akan jelaskan sebentar nanti. Seterusnya ialah mata tidak memandang arah pergerakan. Ini lebih khusus kepada PUMSE seperti Kyumgang contohnya. Kyumgang ataupun bagi asas lagi seperti waktu kicking, ke mana mata itu memandang. Contohnya front kick, mata perlu memandang ke arah tendangan tersebut. Okey, seterusnya ialah kaki menyentuh lantai semasa melakukan crane stance, iaitu hak dari sogi. Yang ini saya akan jelaskan nanti, hak dari crane stance ini. Dan kedudukan posisi akhir berbeza dari posisi awal, melebihi satu kaki. Jadi kat mana peserta tu start, kat situ dia perlu tamat, melebihi satu kaki. Jadi, kecuali beberapa PUMSE iaitu Kyumgang, iaitu posisi akhirnya di hadapan posisi awal, dan juga JT, di mana posisi akhir di belakang posisi awal, jaraknya ialah satu forward stance. Seterusnya ialah hentakan kaki tidak berbunyi. Ini bagi tagok 5 yang pergerakan terakhir sekali, yang back fist. Dan juga shipjin ataupun Kyumgang juga waktu hentak kaki. Okey, yang seterusnya ialah mengeluarkan bunyi pernafasan yang kuat. Ini kemungkinan yang peserta yang mungkin bekas taekwondo ITF contohnya, sebab bagi taekwondo ITF setiap pergerakan dia akan membuat bunyi. Okey, yang seterusnya ialah tamat PUMSE awal atau lewat daripada masa yang ditetapkan. Tadi saya telah tunjukkan masa yang ditetapkan bagi recognize PUMSE ialah 30 hingga 90 saat. Jadi kalau lebih daripada masa itu ataupun kurang, dia akan dianggap sebagai kesalahan besar dan 0.3 markah akan ditolak. Dan seterusnya ialah terkeluar dari kawasan pertandingan semasa melaksanakan PUMSE. Jadi kawasan PUMSE tadi 10x10. Jadi sekiranya peserta terkeluar daripada gelanggang semasa melaksanakan PUMSE, ia merupakan satu kesalahan besar lah. Jadi bagi keputusan kemenangan, dia ada beberapa cara untuk menang, iaitu yang pertama sekali yang biasa, iaitu win by score, markah tertinggi.
Seterusnya ialah win by referee stop contest, iaitu jika peserta ada masalah kesihatan ataupun peserta atas nasihat doktor ataupun peserta tidak mengikut arahan pengadil. Yang ketiga ialah win by withdrawal of opponent, jika peserta menarik diri kerana kecederaan ataupun jurulatih yang decide bahawa peserta dia tidak boleh meneruskan pertandingan. Win by disqualification, peserta hilang kelayakan sebelum pertandingan bermula. Dan juga win by penalties, iaitu jika peserta itu mendapat 2 gamjum ataupun penalti. Okey. Okey, masa sekarang ada persoalan lagi sebab yang itu je lah yang yang penting lah untuk rule sebagai referee Pumse. Ada apa soalan? Boleh boleh faham Okey. Jadi bagi Pumse, referee Pumse ataupun hakim Pumse yang lebih tepatnya, inilah yang paling penting, iaitu garis panduan pergerakan dalam Pumse. Jadi kita bahagi kepada 5, iaitu stance, block, punch, strike dan juga kick. Okey, saya bagi satu persatu Okey, close stance ataupun muasogi. Ini yang position chariot tadi. Jadi ada sini beberapa kriteria yang penting, iaitu kaki dirapatkan, jari kaki dihadapkan ke hadapan, berdiri tegak dan juga kaki lurus. Jadi walaupun nampak senang, tapi kadang-kadang ada berlaku beberapa kesilapan dalam close stance ini, iaitu yang pertama sekali, terdapat jarak antara ibu jari kaki ini ataupun tapak kaki ini dihalakan keluar. Dan yang kedua ialah terdapat jarak antara kaki tersebut, space in between. Okey, yang stance kedua ialah parallel stance. Ini bagi position jumbi. Jadi jarak bagi antara kedua kaki ini, dua tapak kaki ini ialah satu kaki ini. Dan kedua-dua tapak kaki perlu dihadapkan ke hadapan dan berdiri dengan tegak. Jadi kesilapan kecil bagi parallel stance ini ialah pertama sekali, iaitu jarak antara kaki terlalu sedikit ataupun terlalu luas. Dan juga jika tapak kaki peserta dihalakan ke luar ataupun ke dalam, itu juga merupakan kesalahan kecil yang boleh ditolak markah 0.1 markah. Seterusnya ialah walking stance. Jadi bagi walking stance, jarak antara kaki ini, antara kaki belakang dengan kaki hadapan ialah satu kaki. Dan kaki hadapan perlu dihadapkan ke hadapan, manakala kaki belakang dihalakan 30 darjah ke arah luar. Jadi kedua-dua kaki perlu diluruskan. Jika nampak kaki peserta bengkok, maka itu merupakan kesalahan kecil. Dan badan bagi peserta tersebut akan dicondong ataupun dihalakan ke arah kaki belakang sedikit. Jadi antara kesilapan yang berlaku bagi walking stance, iaitu jarak antara kaki terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kaki belakang ni tidak berada dalam satu garisan yang sama dengan kaki hadapan. Dan juga kaki belakang sudutnya lebih besar daripada 30 darjah. Seterusnya bagi riding stance ataupun jucum sogi. Okey. Jarak antara kedua kaki ni ialah dua kaki. Okay, anda boleh lihat di sini.
Dan kedua-dua kaki perlu dihalakan ke hadapan, dan lutut peserta perlu dibengkokkan sedikit. Okey, bagi antara kesilapan yang berlaku semasa riding stance ialah terlalu besar jarak antara kaki ataupun terlalu kecil. Sudut tapak kaki dihalakan ke dalam ataupun terlalu keluar, maksudnya tidak dua-dua menghadap ke hadapan. Dan juga dari segi bongkok lututnya, iaitu terlalu rendah ataupun tak bongkok langsung. Bengkokkan lutut tu. Seterusnya ialah forward stance, up kubi. Jadi yang pertama sekali ialah jarak antara kaki, iaitu kaki belakang dengan kaki hadapan dianggarkan 4 kaki setengah. Kaki hadapan perlu dihadapkan ke hadapan, manakala kaki belakang akan dihalakan 30 darjah ke luar. Antara tip yang boleh digunakan untuk nak check sama ada forward stance tu betul ke tak, apabila peserta tu tunduk memandang ke bawah, hanya boleh lihat hujung jarinya sahaja. Jika nampak lebih daripada hujung jari kaki, maksudnya sama ada jarak kaki tu terlalu besar ataupun kaki depan tidak dibengkokkan. Dan jarak sisi ataupun jarak antara kaki tengah-tengah antara kaki depan dengan kaki belakang ialah 1 hingga 2 penumbuk, iaitu di ruang ini. Dan juga badan peserta perlu tegak, manakala badan tegak dan menghala ke 30 darjah ke arah kaki belakang. Okey, antara kesilapan bagi forward stance iaitu pertama, jaraknya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dan ini juga merupakan kesalahan, iaitu tumit kaki belakang diangkatkan. Kaki belakang juga dihalakan ke hadapan, tidak 30 darjah ke luar ataupun lebih daripada 30 darjah, mungkin dalam 45 hingga 90 darjah. Ini juga merupakan kesalahan kecil yang akan menolak 0.1 markah. Jadi yang saya beritahu tadi, jarak antara kaki ni, antara kaki dan kaki belakang, kaki depan, kaki belakang, jarak bahagian dalam ni ialah sekurang-kurangnya 1 penumbuk ataupun 2 penumbuk. Dan ini juga merupakan kesalahan, iaitu jarak antara dua kaki ini terlalu besar. Seterusnya ialah jika badan peserta itu condong ke hadapan ataupun ke belakang. Ini menunjukkan bahawa tak ada distribution berat yang betul bagi peserta tersebut. So far okay? Okay. Okay, seterusnya ialah back stance ataupun duit kubi. Back stance ni dia lebih kecil sedikit jarak antara kakinya berbanding forward stance tadi. Forward stance ialah 4 hingga 4,5 kaki, manakala untuk back stance hanya 3 kaki saja. Jadi anda boleh lihat di sini bahawa tumit kaki belakang adalah satu garisan dengan tumit kaki hadapan. Jadi kaki hadapan perlu dihalakan ke arah hadapan dan kaki belakang perlu dihalakan 90 darjah. Jadi berbeza dengan forward stance, walking stance, di mana kaki belakang 30 darjah. Bagi back stance, kaki belakang perlu 90 darjah. Jadi kalau ada, macam anda boleh gunakan tile di rumah untuk boleh tengok sudut kaki tu. Jadi seterusnya ialah distribution bagi weight, iaitu lebih berat badan di bahagian kaki belakang ini. Jadi bongkok lutut di belakang ni perlu lebih daripada lutut dah hadapan. Salah satu cara nak tengok sama ada distribution weight peserta tu betul atau tak, iaitu bahu
Peha, lutut dan buku lali ini perlu berada dalam satu garisan bahagian belakang ni. Jadi antara kesilapan yang kecil bagi back stance iaitu jaraknya terlalu besar, iaitu lebih daripada 3 kaki, ataupun terlalu kecil. Seterusnya ialah kaki belakang. Sudut belakang kaki belakang ni lebih daripada 90 darjah ataupun kurang daripada 90 darjah. Dan juga kaki hadapan tidak dihalakan ke hadapan. Ini juga merupakan kesalahan kecil bagi back stance. Dan juga distribution berat yang salah. Jadi yang seperti tadi, bahu, peha, lutut dan tumit kaki perlu berada dalam satu garisan. Tadi kalau lihat di sini, peserta ini dia lebih condong ke hadapan. Jadi kalau tengok di sini, bahu peserta tu lari sikit, lari ke hadapan. Manakala bagi peserta yang condong ke belakang ni, bahu ni lebih ke belakang berbanding peha, lutut dan tumit. Okey, seterusnya ialah left stance dan juga right stance. Ini yang pertama sekali, nampak first stance ni ialah pada Taegyuk 5. Kalau kita lihat yang Taegyuk 5 punya first awal-awal step Pumse, lower block and then hammer. Yang ni ialah left stance. Jadi untuk left stance dan juga right stance, jadi pada parallel stance tadi, iaitu berdiri jumbi tadi, parallel stance, hanya pusingkan salah satu kaki belakang ke 90 darjah. Jadi untuk left stance, pusing kaki kiri ni ke arah kiri. Jadi untuk right stance, pusing kaki kanan ke arah kanan. Sudut bagi stance ini perlu 90 darjah dan kaki perlu lurus. Jadi antara kesilapan bagi left stance ataupun right stance, iaitu yang pertama sekali, jarak antara kaki perlu sama dengan parallel stance tadi, iaitu satu kaki, ataupun terlalu besar. Dan seterusnya ialah sudut, iaitu kaki hadapan tidak menghala ke hadapan, ataupun kaki belakang, sudut antara kaki itu tidak mencapai 90 darjah. Okey, tiger stance. Stance ni pertama sekali boleh nampak waktu Taegyuk 7. Dan taegyuk-taegyuk yang ke atas lagi juga merupakan salah satu stance yang agak biasa. Okey. Kaki belakang. Jadi sama juga dengan parallel stance dan juga forward stance, walking stance. Kaki belakang perlu dihalakan 30 darjah daripada badan, daripada arah hadapan. Dan weight peserta perlu 90% pada kaki belakang, kaki yang di belakang ini, dan hanya 10% di hadapan. Jadi salah satu tips untuk nak check sama ada betul atau tak distribution weight ni, biasanya waktu training, buat tiger stance and then suruh peserta ni angkat kaki hadapan. Jadi kalau dia masih balance kaki belakang tu, maksudnya weight distribution dia betul lah. Kaki belakang dia menampung lebih banyak berat. Seterusnya kaki hadapan, supported by ball of foot. Okay, hanya pada bahagian ball of the foot ni. Okay. Dan seterusnya tumit. Tumit bagi maafkan saya. Bahagian hadapan kaki ni perlu sama line dengan kaki belakang. Dan tumit kaki hadapan perlu satu line dengan ibu jari kaki belakang. Dan kedua-dua kaki perlu dibengkokkan dan badan perlu ditegakkan. Okey.
Antara kesilapan bagi tiger stance iaitu jaraknya terlalu kecil. Jadi yang seperti tadi, to make kaki hadapan perlu berada satu garisan dengan ibu jari kaki belakang, ataupun terlalu besar. Okey, kaki belakang seperti yang tadi sama juga dengan walking stance, forward stance, kaki belakang perlu dihalakan 30 darjah keluar, ataupun yang kesalahan lain ialah lebih daripada 30 darjah. Okey, antara kesalahan lain juga termasuk condongan badan peserta, iaitu jika badan peserta tidak ditegakkan, sama ada dia condong ke hadapan ataupun condong ke belakang. Okey, seterusnya ialah forward cross stance. Ini juga merupakan salah satu stance Pumsik Tiger 8, kalau tak silap saya. Okey, jadi kaki yang bergerak biasanya kaki hadapan akan menggunakan ball of the foot, manakala kaki belakang pula dihalakan 30 darjah, kaki yang stay ni. Salah satu tips apa nak check betul ke tak dia punya jarak antara kaki ni ialah orang kata keting kaki belakang ni menyentuh betis kaki hadapan. Okay, kaki belakang ni dia akan sentuh kaki hadapan, dan jarak antara kaki ni adalah satu penumbuk. Okey, kesilapan yang berlaku semasa melaksanakan forward cross stance ini ialah kaki yang belakang ni menghala ke hadapan. Sepatutnya dia menghala 30 darjah tadi, ataupun jarak antara kaki ni lebih daripada satu penumbuk. Ataupun terlalu rapat sehingga tiada jarak antara kedua-dua kaki ni. Manakala untuk back cross stance, ini salah satu yang terawal bagi Tiger of 5, yang pergerakan terakhir sekali. Jadi bagi back cross stance, kaki di hadapan ni dihalakan 45 darjah, manakala dia kaki belakang pula yang menggunakan ball of foot, jadi dia opposite dengan forward cross stance tadi. Jadi bagi back cross stance, kaki belakang yang akan menyentuh betis kaki hadapan, dan juga jarak antara kedua-dua kaki ni sama juga seperti forward cross tadi, iaitu satu penumbuk jaraknya. Okey, kesilapan yang berlaku semasa melaksanakan back cross stance ni ialah kaki yang berada di hadapan dihalakan ke hadapan, ataupun dihalakan ke sisi. Sepatutnya kaki hadapan ni dihalakan 30 darjah. Okey. Dan juga jika terlalu besar jarak antara kedua-dua kaki ini, iaitu melebihi satu penumbuk ataupun kurang daripada satu penumbuk. Okey, so far okey. Okey. Okey, ni crane stance tadi. Kyumgang. Bumsi yang terawal yang ada crane stance ni ialah kyumgang. Jadi bagi kyumgang ataupun crane stance ni, iaitu berdiri satu kaki, dan kaki yang di lantai ni perlu menghalakan ke hadapan, dan juga perlu dibengkokkan sedikit kaki yang menyentuh lantai ni. Manakala kaki lagi satu yang diangkat pula, bahagian dalam kaki ni, bahagian lengkung dalam ni perlu menyentuh lutut
kaki yang berdiri. Okey. Dan kaki yang diangkat juga perlu menghalakan ke hadapan. Jadi antara kesilapan besar yang tadi, salah satu kesilapan besar tadi iaitu jika kaki yang diangkat ini jatuh menyentuh lantai. Jadi itu merupakan kesalahan besar yang akan menolak 0.3 markah. Bagi kesalahan kecil pula, iaitu kaki yang di lantai dihalakan ke arah luar ataupun ke arah dalam. Kaki yang diangkat tidak menyentuh ataupun bahagian dalam kaki ni tidak menyentuh lutut kaki yang berdiri. Jadi, maksudnya sama ada kaki itu terlalu rendah ataupun mungkin terlalu tinggi. Dan kaki yang berdiri juga seperti yang tadi disebutkan perlu dibengkokkan sedikit. Jadi jika ianya tidak dibengkokkan merupakan satu kesalahan kecil. Satu lagi kesalahan kecil yang termasuk dalam clean stance ini ialah jika peserta itu bergoyang ataupun hilang balance semasa melaksanakan clean stance ini. Itu juga merupakan kesalahan kecil yang boleh tolak 0.1 markah. Okey, seterusnya saya akan cuba terangkan bahagi blok. Jadi untuk pumsing ni ada beberapa blok yang selalu digunakan. Yang first sekali ialah low block yang basic sekali. Jadi untuk low block, contohnya bagi tangan kiri untuk left hand low block. Jadi tangan yang block perlu mula dari dari bahu, bahagian dalam, bahagian bawah penumbuk ni menyentuh bahu, dan seterusnya dibawa ke bawah dengan tangan diluruskan. Jadi untuk final position, blocking hand perlu jarak antara blocking hand dengan kaki hadapan ni sekurang-kurangnya sepatutnya 2 penumbuk daripada kaki, dan perlu lurus. Okey. Dan juga tangan yang block ini perlu satu garisan dengan kaki di hadapan, manakala tangan belakang ni pula perlu diletakkan di pinggang. Jadi 2 penumbuk lurus inline dengan kaki hadapan. Okey, antara kesilapan yang berlaku semasa melaksanakan low block ini ialah jarak antara penumbuk dengan tangan block dengan kaki hadapan ini terlalu dekat, iaitu tidak mencukupi 2 penumbuk ataupun terlalu tinggi. Seterusnya ialah tangan blocking terlalu ke dalam, tidak inline dengan kaki hadapan ataupun terlalu keluar. Juga jika tangan blocking ini sikunya dibengkokkan, itu juga merupakan kesalahan kecil. Seterusnya untuk high block. Okey, untuk high block perlu mula dari pinggang. Bahagian bawah penumbuk ini menyentuh sisi pinggang. Okey, seperti yang di sini, fist facing upward, maksudnya bahagian jari ini dihalakan ke atas. Manakala tangan yang akan berada di, yang restnya hand akan berada di bahu opposite. Okey. Bagi final position, blocking hand, jarak antara blocking hand dengan dahi perlu 1 penumbuk jaraknya. Dan jari blocking hand perlu dihalakan keluar. Jadi antara kesilapan bagi high block iaitu terlalu rendah. Jadi seperti yang gambar ni, kalau untuk high block
Dia hanya kita macam letak pada dahi dan kita keluarkan sedikit jaraknya satu tangan. Satu penumbuk, maafkan saya. Jadi, jika ianya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, ianya merupakan salah satu kesalahan kecil, ataupun terlalu ke dalam ataupun keluar. Jadi, poinnya kat sini ialah pergelangan tangan peserta perlu berada di center dahi. Jadi kat sini sepatutnya dia punya pergelangan tangan peserta tersebut. Ataupun terlalu keluar, jadi kalau lihat di sini, ini center line dahi peserta, dan kita boleh lihat dia punya pergelangan dia agak ke kanan. Maksudnya tak cukup ke dalam lagi. Seterusnya dari aspek jarak antara blocking hand dengan dahi, iaitu terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan dahi. Okey. Yang seterusnya ialah outer middle block. Kat sini tulis middle block, tapi saya rasa mostly lebih faham outer middle block ataupun outer block. Okey, untuk outer block, bagi persediaan preparation, penumbuk tangan yang blocking ini diangkat lebih sedikit daripada bahu, dan biasanya jari penumbuk ni dihalalkan ke arah luar. Okey. Manakala tangan yang pulling arm ni ataupun rest arm ni, dia akan berada di center badan peserta. Dan seterusnya ialah final position, iaitu tangan yang blocking perlu berada di center badan, dan blade of the arm facing inward. Maksudnya bahagian jari blocking ni perlu menghadap ke arah peserta. Okey. Ketinggian blocking ialah pada paras bahu. Jadi salah satu teknik yang mudah untuk nak check, letak tangan pada bahagian lekuk leher ni, lekuk bawah ni, and then bawa keluar. Seterusnya ialah pergelangan tangan blocking perlu inline. Jadi tak boleh macam ni, tak boleh terlalu bengkok ke dalam atau keluar. Seterusnya ialah blocking arm, sudutnya perlu 90 hingga 120 darjah, dan siku bagi blocking arm ini dihalirkan ke bawah, tak dihalirkan keluar, dan pulley arm diletakkan di pinggang. Jadi antara kesilapan yang berlaku semasa outer block, iaitu jarak pergelangan jarak blocking hand ni terlalu besar, jadi lebih daripada 120 darjah tadi, ataupun terlalu rapat dengan badan. Dan seterusnya ialah jika pergelangan tangan blocking ini dibengkokkan. Maksudnya blocking tapi tangan tu kan menghala ke dalam ataupun keluar. Biasanya ke dalam lah. Okey, dari aspek ketinggian. Jadi blocking hand ni perlu pada paras bahu, ataupun terlalu rendah daripada paras bahu. Dan seterusnya ialah jika siku ini dihalirkan keluar. Okey, yang seterusnya ialah inner block. Dekat sini tulis outer middle block, tapi saya gunakan inner block sebab ini yang lebih familiar dengan term ni. Jadi bagi inner block, tangan yang blocking diletakkan dekat dengan siku. Biasanya diletakkan di pinggang ataupun lebih atas sikit daripada pinggang, atau cross badan tadi, lebih kurang hampir sama dengan high block tadi. Okey, bagi pulling arm diletakkan di chest, di
shoulder level, facing downward. Okay. Dan final position bagi inner block iaitu blocking face dihalirkan keluar, blade of the arm facing outward. Okay. Dan yang ini merupakan poin penting bagi inner block iaitu hujung penumbuk ini perlu paras bahu juga, sama seperti outer block tadi. Dan pergelangan tangan bagi blocking hand perlu straight, inline. Dan sama juga sudut lengan ni iaitu 90 hingga 120 darjah. Dan pulling hand diletakkan di pinggang. Okay. Antara kesilapan semasa melaksanakan inner block iaitu sudut tangan ni terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan juga pergelangan tangan peserta ni dibengkokkan, biasanya ke bawah. Okay, dari segi aspek ketinggian sama juga, hujung tangan ni ataupun hujung ruas tangan peserta perlu inline dengan bahu. Jadi jika ianya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka 0.1 markah akan ditolak. Okay, ada apa soalan sekarang ni? Tak ada soalan ni? Sebab Pumse ni dia Pumse dia lebih fokus kepada stances dengan blocking lah. Untuk kicking sebenarnya tak banyak sangat untuk Pumse ni. Okay. Jadi kalau boleh saya cuba habiskan sampai block lah kot sampai hari ni, sebab banyak sangat input ni. Okay, untuk knife hand block sama juga dengan tadi, inner block tadi. Cuma bezanya dia buka tangan je, itu je. Jadi untuk Pumse, untuk atlet Pumse ataupun untuk semualah, bila cakap dengan mengenai knife hand, okay, untuk knife hand, untuk Pumse yang penting sekali semua jari dapat. Okay, dan hujung ibu jari ini dihalirkan ke dalam. Okay, jangan diluruskan, bengkokkan ke dalam. Okay, jari semua perlu didapatkan, hujung ibu jari dibengkokkan ke dalam. Okay, itu untuk knife hand block. Okay, sama juga seperti inner block tadi, cuma itulah, hanya perlu buka tangan. Okay, untuk inner block tadi, hujung ruas perlu diparaskan dengan bahu, tetapi untuk knife hand block, hujung jari perlu sama level dengan bahu. Yang lain semua sama saja dengan inner block tadi. Jadi sama juga, sudutnya terlalu besar, iaitu lebih 120 darjah ataupun kurang daripada 90 darjah. Jadi jari untuk knife hand block ni perlu satu level dengan bahu. Jadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan menyebabkan penolakan markah 0.1. Untuk knife hand block ni, tangan yang blocking perlu satu line dengan center of the body. Jadi okay, yang penting kat sini ialah blade of the arm facing outward. Okay, blade of the arm bahagian tepi ni, bahagian yang jadi kelingking ni perlu dihalirkan ke arah luar, bukan menghala ke bawah. Terdapat beberapa Pumse yang knife hand block ni dia opposite dengan tangan ni, iaitu tapak tangan dihalirkan ke atas. Ini bagi Pumse seperti Sip Jin contohnya. Tapi bagi knife hand yang biasa blocknya,
tapak tangan dihalirkan ke bawah ataupun 45 darjah ke dalam. Okay, blocking hand perlu center dengan body. Jadi yang boleh lihat di sini, tapak tangan tangan peserta ni terlalu dalam, terlebih daripada center of the body. Okay, knife hand middle block ataupun double knife hand block. Yang bezanya antara double knife hand block dengan single knife hand block iaitu tangan yang pulling arm tadi. Kalau single knife hand block, pulling arm berada di pinggang. Tetapi untuk double knife hand block, pulling arm ni perlu berada inline dengan center of the body, bawah sikit daripada solar plexus. Ataupun untuk reference point peserta taekwondo, bawah sikit daripada logo ataupun crossing point bagi dobok. Okey, yang lain ini semua sama saja. Yang blocking hand sama saja dengan single knife hand tadi. Cuma emphasis fokusnya pada tangan yang pulling arm. Seperti yang di sini tulis, pulling arm ni ataupun assisting arm diletakkan one fist below solar plexus. Yang penting ialah wrist, pergelangan tangan assisting arm ni ataupun pulling arm perlu center dengan badan. Jadi bukan betul-betul letak atas solar plexus itu, tapi direndahkan sedikit. Okay, antara kesilapan bagi double knife hand block ni ialah sama juga seperti tadi dengan single knife hand, iaitu sudutnya melebihi ataupun kurang daripada 120 darjah dan 90 darjah. Hujung jari blocking arm ni lebih tinggi daripada paras bahu ataupun terlalu rendah. Sama juga, iaitu blocking hand tidak inline dengan center badan. Dan jika elbow, blocking hand ni dihalirkan keluar. Salah satu kesalahan kecil bagi knife hand block iaitu tapak tangan blocking hand ini dihadapkan ke hadapan. Seperti yang tadi diterangkan, biasanya tapak tangan ni dia akan 45 darjah ke dalam sedikit. Okay, saya rasa untuk hari ni untuk sampai itu saja dahulu, sebab agak banyak input bagi stances dengan blocking ni. Tetapi untuk yang seterusnya, iaitu punch, strike dengan kicking ni tak sebanyak yang tadi. Dan juga ya. Webinar 4 ni hari ni sahaja, esok tak ada. Oh tak. Okey. Boleh habiskan itu terus. Okey. So far ada persoalan sebab banyak kan tadi input ni. Kalau ada soalan boleh voice ataupun tulis di chat. Mungkin ada yang tak faham mengenai block dengan stances ke. Okey ya. Okey, saya teruskan Okey, untuk punch. Okey, yang basic sekali lah, middle punch. Okey, yang basic start dari pinggang, jari punch dihadapkan ke hadapan, manakala tangan pulling arm ni diluruskan ke hadapan, sama seperti auto block tadi. Okey, ini merupakan poin yang penting bagi pumsik atlet ataupun referee, iaitu tangan, kedudukan tangan perlu inline dengan solar plexus. Okay, macam tadi gunakan reference point iaitu bahagian logo dobok itu. Jadi salah satu teknik yang kalau nak praktis, letak kat kalau pakai dobok, letak fist kat logo tu, bawa keluar. Okay, jadi kesilapan kecil bagi middle punch, walaupun ianya basic punch, tapi ada juga yang berlaku kesilapan-kesilapan kecil ni. Jadi
yang agak common iaitu ketinggian, sama ada terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Biasanya inilah yang selalu berlaku, terlalu tinggi. Pergelangan tangan dibengkokkan, dan juga off center. Jadi pergelangan tangan atau penumbuk tangan ni perlu berada di center badan. Okay, jadi yang dilihat di sini terlalu ke arah dalam ataupun ke luar. Okay, high punch, tagyok 2. Okay, sama juga awal-awal dia start dari pinggang and then luruskan. Okay, untuk final position. Okay, turn the face ni. Okay, untuk mudahkan buku penumbuk ini perlu satu level dengan hidung. Biasanya kita akan gunakan hidung sebagai reference point. Jadi antara kesilapannya ialah terlalu rendah. Jadi seperti yang tadi saya terangkan, iaitu buku penumbuk ini perlu satu line dengan hidung, sama ada terlalu tinggi ataupun dibengkokkan pergelangan tangan. Dan juga sama juga, iaitu penumbuk perlu center, gunakan logo dobok sebagai reference point. Jadi kalau tangan itu terlalu ke dalam ataupun keluar, ianya akan merupakan satu kesalahan kecil lah. Okey, seterusnya ialah side punch. Side punch, kalau tak silap saya, tagyok 7, hujung sekali. Okey, sama juga start dari pinggang, jari penumbuk itu dihadapkan ke atas. Dan level bagi ketinggian penumbuk itu sama dengan middle punch tadi, iaitu pada bahagian logo dobok ataupun solar plexus. Dan biasanya side punch ni dilaksanakan dengan riding stance macam tadi, tagyok 7, sip jin. Okey, ini yang poin penting, iaitu kepala ataupun muka, mata perlu memandang ke arah tumbukan. Sebab yang tadi salah satu kesalahan besar fungsi iaitu tidak memandang ke arah pergerakan. Okey, untuk kesilapan kecil bagi side punch, iaitu sama juga terlalu rendah ataupun terlalu tinggi daripada solar plexus, dan juga pergelangan tangan dibengkokkan. Okay, seterusnya ialah double middle uppercut. Ini tagyok 7. Tagyok 7. Okay, double middle uppercut. Start dari pinggang, sama juga seperti punch yang lain. Cuma biasanya untuk double uppercut ni berbeza dengan, kat sini ada dia tulis fist facing upward. Maksudnya jari penumbuk ni dihadapkan ke atas. Tapi ada juga yang kata jari penumbuk ni perlu dihadapkan ke bawah, sebab dia akan twist pada hujung. Rasanya kat sini dia facing downward ni. Okay, untuk final position sama juga, aim pada solar plexus, level solar plexus, dan angle untuk arm ini iaitu 120 darjah. Maksudnya tak terlalu dekat dan juga tak straight keluar, ada bengkok tangannya di siku. Jadi bagi kesilapan untuk uppercut ni, middle uppercut, iaitu tangannya terlalu tinggi daripada solar plexus ataupun terlalu rendah. Lepas tu tadi sudut ataupun jarak antara penumbuk dengan badan ni terlalu kecil ataupun terlalu besar. Dan juga pergelangan tangan dibengkokkan, sama ada ke bawah ataupun ke atas. Okey, seterusnya ialah
back fist front strike. Back fist front strike, Tiger 5. Okay, untuk preparation bagi back fist, iaitu mulakan di bawah ketiak tangan yang pulling arm. Okay, dan tangan pulling arm ni biasanya dia bengkokkan, dia rest sahaja. Okay, untuk final position bagi back fist, iaitu buku tangan yang back fist ini berada di area hidung, level hidung. Okay, seperti yang dilihat di sini, berada di bahagian hidung. Level yang hampir sama dengan high punch tadi. Manakala pulling arm diletakkan di sisi, dan sudut ataupun jarak antara back fist arm dengan badan ialah 100 darjah. Okay, antara kesilapan yang berlaku semasa back fist iaitu levelnya terlalu rendah seperti tadi, iaitu reference point kita ialah hidung, ataupun terlalu tinggi, jaraknya terlalu jauh iaitu lebih daripada 100 darjah, ataupun terlalu dekat. Dan juga menggunakan hidung sebagai reference point jika tangan back fist itu tak cover. Maksudnya kita boleh nampak hidung peserta tu dari apa? Kalau kita tengok dari hadapan peserta tu, kita boleh nampak hidung peserta tu, maksudnya tangan back fist itu tak center dengan badan dia. Okay, outer strike. Ini dah masuk bahagian strike tadi. Oh, back fist tadi termasuk dengan strike ya. Okay, ini nampak full screen ke tak Ke nampak yang bahagian tepi-tepi ni? Slide tepi-tepi ni. Nampak slide tepi. Nampak slide tepi Sekejap Okay, sekarang okay. Okay. Okay, seterusnya ialah high outer strike. Ini hampir sama macam back fist tadi. Cuma back fist jari back fist jari yang jari dalam ni menghadap ke muka peserta. Tetapi untuk high outer strike, bahagian atas penumbuk ni menghadap ke muka peserta. Jadi untuk high outer strike, Tiger 6 kalau tak silap saya. Tiger 6. Okay, untuk preparation, iaitu striking fist mula di bahu. Okay, berbanding dengan back fist tadi, mula di bawah ketiak, pulling arm. Untuk outer strike, mula di bahu. Okay, untuk final position, kita akan hit the target sideways guna buku penumbuk tadi. Dan level bagi striking itu ialah di area temple. Okay, sama juga macam untuk dia, kalau temple ni tak silap saya dia tinggi sikit daripada hidung. Kalau tak silap dia atas sikit daripada telinga ni. Okay, jadi kesilapan yang berlaku semasa high outer strike ini ialah levelnya terlalu rendah, iaitu bukan pada area temple, ataupun terlalu tinggi,
jarak. Okay. Oh, tak tulis kat sini lah. Biasanya untuk high auto strike ni sama juga dengan back fist ataupun inner block, iaitu 120 darjah ataupun 100 darjah. Jadi kat sini dia terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Okay, seterusnya ialah elbow hook. Elbow hook taegyeo 5 tak silap saya. Taegyeo 5 ada. Okay. Striking arm start for the waist, sama seperti middle punch dan punch-punch lain. Okay. Final position. Yang first kali ialah area, iaitu bahagian rahang, jaw. Yang kedua ialah twist the waist. Okay, pinggang perlu dipusingkan. Biasanya pinggang yang striking hand akan dibawa ke hadapan. Manakala tangan yang striking tadi akan buat fist dan menghadap ke bawah. Jadi kalau boleh lihat, fist menghadap bawah, elbow bahagian rahang, level rahang. Okay, pulling arm sama saja seperti middle punch. Okay. Kesilapan kecil yang berlaku semasa elbow hook tadi, iaitu tinggi sangat levelnya. Seperti yang saya kata, saya terangkan, iaitu levelnya ialah area rahang, lebih kurang sini, ataupun terlalu rendah, terlalu pendek ataupun terlalu jauh. Maksudnya kat sini badan dia punya pinggang dia tak twist, ataupun yang ni terlalu twist. Okay, elbow strike. Yang ni tengok koreo. Yang ni tak ingat. Rasanya koreo rasanya. Sebab ini pumsi yang atas-atas lah. Rasanya pumsi tengok 6 sampai 8 tak ada elbow strike ni. Yang tinggi ada. Rasanya koreo dan ke atas. Okay. Yang striking hand ni, yang tangan yang akan membuat strike ni, biasanya akan membuat penumbuk dan dia akan support dengan tapak tangan supporting hand. Okay, attack sideways, twisting the striking arm. Biasanya dia akan buat macam pushing motion. Okay, tangan yang support ni akan tolak tangan striking ke arah target. Biasanya badan akan ikut sekali lah, twist dengan waist. Okay, yang penting kat sini ialah striking arm penumbuk menghadap ke bawah. Okay, manakala tangan supporting hand ni dibuka, dan seperti yang sama juga dengan knife hand tadi, iaitu jari didapatkan. Okay, bagi kesilapan untuk elbow strike, iaitu terlalu tinggi. Sepatutnya ini dia pada level solar plexus. Jadi jika terlalu tinggi ataupun terlalu rendah elbow yang striking ni, ia merupakan kesalahan kecil. Dan juga jika terlalu rapat dengan badan. Sekejap, kat sini dia tak beritahu ada ni. Biasanya pergelangan tangan supporting hand berada di solar plexus. Jadi kalau lihat kat sini, solar plexus kat sini, tapi pergelangan dia kat sini. Jadi menyebabkan elbow strike ni tak terlalu rapat dengan badan. Okay, kicking untuk pumsi. Untuk pumsi basically ada 3 sahaja kicking, iaitu front kick,
turning kick ataupun roundhouse kick dan juga side kick. Dan ada beberapa pumsik menggunakan kombinasi kicking. Contohnya Tiger 8 ada double front kick, untuk Pyongwon ada front kick followed by spinning side kick. Jadi untuk front kick rasanya tak perlu nak detail sangat sebab rasanya semua tahu nak buat front kick. Cuma bezanya kat sini ialah Pumse punya kicking ialah menggunakan ball of the foot. Okay, berbanding Kyorugi biasanya kita akan flatkan lah kicking ni untuk mengelakkan kecederaan. Tapi bagi Pumse, ball of the foot ni perlu obvious, merupakan poin yang penting bagi front kick dan juga turning kick. Okay, jadi mata peserta juga perlu melihat ke arah kicking. Jika tidak, ianya merupakan kesilapan yang besar. 0.3 markah. Okay, jadi sama juga bend ankle, maksudnya tumit pergelangan kaki ni dibengkokkan. Ini biasanya bagi orang yang barulah nak belajar taekwondo ni, dia masih tak biasa untuk flatkan kaki ni. Dan juga pointed toes, ini biasa untuk peserta, kalau orang yang selalu kyorugi lepas tu nak try Pumse, dia memang selalu nampak benda ni, dia agak awkward untuk bengkokkan ball of the foot. Seterusnya ialah lutut kaki yang menendang. Okay, kedua-dua kaki ni perlu diluluskan semasa kicking. Jadi jika salah satu kaki ni dibengkokkan semasa menendang, sama ada kaki yang kicking ataupun kaki yang standing ataupun supporting leg dibengkokkan, juga merupakan kesalahan kecil. Dia tak tulis kat sini. Biasanya kaki yang supporting ni dia akan angle kan, tak silap saya 45 darjah. Kalau contohnya kita ambil forward stance, dari posisi forward stance, kaki yang standing ni 30 darjah. Semasa melaksanakan kick, kaki yang support ni perlu dipusingkan, biasanya 45 darjah. Ni kat sini, pivot using ball of the foot. Dan yang penting dia punya ni lah sequence lah, lutut, kick, tarik balik, letak. Okay, seterusnya ialah roundhouse kick ataupun turning kick. Okay, yang ni pun rasa semua boleh faham dia punya basic turning kick, iaitu angkat kaki kemudian baru pusingkan badan. Okay, supporting leg, kaki di bawah perlu lurus. Dan yang penting untuk kaki yang supporting ni, iaitu ni, jari kaki yang di lantai perlu menghadap ke belakang. Kat gambar ni dia tunjuk 45 darjah ke belakang. Biasanya dia akan hujung jari kaki ni akan menghadap ke belakang. Okay, manakala untuk kicking leg ni sama juga menggunakan ball of the foot. Dan selepas kicking sama juga tarik balik, tarik balik, bengkokkan lutut dan baru letak kaki tersebut. Okay, sama, kedua-dua kaki perlu straight semasa melaksanakan kicking ini. Jadi jika kaki kicking ataupun supporting leg dibengkokkan, merupakan kesilapan kecil. Okay, kaki yang di bawah, seperti yang tadi saya jelaskan, kaki di bawah perlu dipusingkan, biasanya menghadap ke belakang. Jadi kalau tak pusing kaki di bawah ni, merupakan kesalahan kecil. Dan juga jika kicking ni off center, biasanya akan kick pada center lah, center badan. Ball of the foot ni di center badan. Okay, untuk side kick. Side kick sama juga, start daripada lutut, rapatkan ke dada, kemudian
luruskan ke sisi. Okay, yang penting untuk side kick iaitu yang ni, hit the target using blade or knife of the foot, bahagian luar tapak kaki ni, bahagian jari kaki kelingking tapak kaki. Kedua-dua kaki perlu diluruskan dan sama juga seperti turning kick iaitu jari kaki supporting dihalakan ke belakang seperti anda lihat di sini. Okey, jari kaki perlu dihalakan ke belakang. Jadi selepas kicking sama juga, kaki yang kicking ini dibawakan ke dada kemudian baru diletakkan. Untuk side kick, okey, badan perlu sebolehnya membentuk bentuk Y shape. Okey, Y shape. Kalau lagi tinggi lagi dia akan bagi markah pada tak silap saya strength dan power. Tapi kalau dapat Y shape pun itu dah boleh memadai lah untuk bentuk side kick. Okay, kesilapan kecil bagi side kick iaitu menyerang menggunakan tapak kaki. Ini biasanya tak silap saya untuk yang macam traditional punya taekwondo ni, yang menggunakan tapak kaki. Kemudian jika kaki, sama ada kaki yang kicking ataupun supporting, dibengkokkan. Ini merupakan poin yang penting lah, yang selalu berlaku semasa side kick dan juga turning kick, iaitu kaki di lantai tak cukup pusing. Dan juga kaki yang kicking ni tak inline dengan badan. Okay, so far ada soalan mengenai stances, blocks, punch, kicking. Sebab itu yang boleh dikatakan yang salah satu poin penting lah bagi Pumse. Ada apa soalan? Tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, untuk pergerakan yang perlahan, ini tak silap Taegok 6 dan ke atas biasanya. Jadi ada untuk pergerakan perlahan dibahagikan kepada dua, iaitu 5 saat dan juga 8 saat. Jadi bagi referee perlu tahu bila yang pergerakan 5 saat, bila pergerakan 8 saat. Dan kat sini saya fokuskan saat ni. Okey, bukan kiraan sendiri, tetapi memang referee akan menggunakan masa yang betul, sama ada mungkin menggunakan jam, stopwatch dan sebagainya. Jadi untuk atlet-atlet Pumse semasa melaksanakan pergerakan-pergerakan ini, kalau boleh sebaiknya ada timer lah untuk check masa sendiri. Biasakan dengan masa yang ditetapkan. Okey, untuk kesalahan bagi untuk masa ni, dia tak silap saya ada 1 saat lebih ataupun 1 saat kurang daripada masa yang ditetapkan, masih boleh diterima. Tetapi lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu, contohnya kat sini 5 saat tapi peserta buat 7 saat ataupun 3 saat, jadi itu merupakan kesilapan besar. Okey, itu yang penting lah. Kalau lebih daripada masa yang ditetapkan, lebih 1 saat, lebih 2 saat daripada masa yang ditetapkan, ia merupakan kesilapan besar, 0.3. Kalau contohnya 5 saat tetapi peserta buat 6 saat ataupun 4 saat, masih boleh diterima lagi. Okey, yang pertama sekali ialah Taegok 6 parallel stance double low block, yang X block ni. Ini merupakan 5 saat. Okey, seterusnya ialah Taegok 7 covered fist, yang orang kata macam kungfunya di sini. Okey, untuk koreo parallel stance iaitu Jumbi position. Okey, satu lagi poin yang kesilapan besar untuk Pumse ialah Jumbi yang salah.
Contohnya mostly Pumse, Jumbi dia akan tutup tangan, fist, low block, low Jumbi position. Tetapi untuk beberapa Pumse, contohnya Koryo, Jumbi, tangan buka. Okey. Jika peserta salah buat Jumbi, ianya merupakan kesilapan besar. 0.3. Okey, seterusnya ialah Kyumgang. Parallel stance, double low block. Sama juga Kyumgang. Okey, untuk Pyongwon, double knife hand, low block. Ya, Pyongwon. Double knife hand, low block. Maksudnya, sama yang tadinya. Double knife hand. Okey, untuk Shipjin, lock pushing. Okey, kalau nanti boleh search Shipjin. Lock pushing ni dia start dari pinggang dan dia akan tolak ke atas. Ini ialah lock pushing. Dan jika tak mula dari pinggang, dia ni merupakan kesilapan kecil. Okey, untuk Shipjin, fist open twisting inward. Ini merupakan first step untuk Shipjin, iaitu daripada inner block dan juga ada supporting hand. Dia akan buka, membentuk knife hand, twist, strike. Ini perlu dilaksanakan dalam masa 5 saat. Seterusnya ialah rock pushing. Antara komponen penting bagi Shipjin, rock pushing sama juga 5 saat. Kemudian knife hand double low block. Sama seperti Tiger Oxlade tadi, cuma knife hand dan juga double low block. Ini daripada riding stance ataupun horse riding stance kepada tegakkan kaki, luruskan kaki itu. Dia bukan parallel stance. Sebab parallel stance dia kecil sedikit berbanding riding stance. Dia perubahan daripada riding stance, cuma kaki diluruskan. Itu juga merupakan 5 saat. Pergerakan 5 saat. Chongquan. Okay, untuk Chongquan saya belum hafal sepenuhnya lagi. Okay, iaitu close stance. Close stance iaitu pada chariot punya position tadi, kaki rapat. Wing spreading, iaitu dari tengah bawa keluar. Okay, yang seterusnya ialah back stance mountain block. Okay, mountain block seperti yang Tiger 8 nya, iaitu satu inner block, satu lower block. Ini ialah single mountain block. Dan ada satu lagi iaitu double mountain block. Double mountain block ni Kyumgang contohnya, yang dua-dua tangan buat macam hampir macam inner block, cuma tinggi sikit. Ini ialah double mountain block. Okay, Tiger stance mountain push. Beza dengan rock push, mountain push ialah kedua-dua tangan ini dihadapkan ke hadapan. Okay. Okay, yang seterusnya ialah 8 saat. Tiger 8 pulling uppercut, iaitu daripada single mountain block tadi kepada pulling uppercut yang pergerakan slow tadi. Yang ini ialah 8 saat. Okey, untuk Koryo close stance. Okey, ini iaitu pada waktu sebelum final untuk Koryo, iaitu tangan di atas and then buka slow and then tangan kiri digenggamkan dan rapatkan ke tangan kanan semasa di hujung block ataupun strike. Okey, seterusnya ya Kyumgang, crane stance, diamond block. Okey, crane stance yang tadi satu kaki di lantai dibengkokkan, manakala satu lagi kaki diangkat di paras lutut. Untuk diamond block ni ialah
Satu high block, satu lagi low block. Ini Kyumgang 8 saat. Dan biasanya untuk Kyumgang pada hujung pergerakan ini, kepala akan menghadap ke arah lower block ataupun kaki yang diangkat. Contohnya lower block tangan kanan, kepala akan menghadap ke arah kanan semasa penghujung pergerakan. Seterusnya untuk GT, iaitu forward stance. High block followed by middle punch merupakan pergerakan awal bagi GT, iaitu high block biasanya dalam 5 saat, kemudian middle punch. Jadi total ialah 8 saat. Back stance in the block sama juga 8 saat. Dan juga forward stance high block. Dan yang terakhir ialah Chongquan, iaitu forward stance, twisting the wrist, dan pada waktu yang sama kaki belakang step forward, dan juga middle punch. Okay, baru position. Ini yang poin penting lah. Biasanya kaki mana yang dibawa ke Jumbi position. Jadi untuk Taiguk 1 sampai Taiguk 5 sama saja, tarik kaki kiri. Cuma untuk Taiguk 6, Taiguk 6 perlu hati-hati, iaitu kaki kanan yang dibawa ke Jumbi position. Yang selebihnya mostly kaki kiri. Tak nampak sini ya. Sip Jin. Ini Sip Jin, yang ni juga kaki kanan. Okay. Dan semua Jumbi position mostly close fist, sama yang basic, kecuali Koryo. Koryo, Pyongwon. Untuk Koryo, Tong Milgi, iaitu kedua-dua knife hand block, knife hand level lebih kurang paras mata. Untuk Pyongwon, tangan kiri di atas, tangan kiri di atas dan luruskan ke bawah. Okay, yang lain semua sama. Left, tarik kaki kiri, close face. Okay, yang ni Chongquan sama macam Pyongwon tadi. Tangan kiri di atas tangan kanan, luruskan ke bawah. Dan juga Hanso kaki kanan. Jadi untuk Pumse yang kaki kanan ada tiga, iaitu Taiguk 6, Sip Jin dan juga Hanso. Untuk Hanso right foot sama juga macam Chongquan dan Pyongwon tadi, tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi jika peserta salah Jumbi position, contohnya macam Koryo tadi, sepatutnya dia buat knife hand, double knife hand Jumbi, tapi dia buat double fist, close fist ni. Jadi itu merupakan kesalahan besar. Dan sama juga kalau tangan, position tangan ni, contohnya untuk Pyongwon kat sini left hand on top, tapi dia buat right hand on top, itu juga merupakan kesalahan. Okay, itu saja dari saya. Ada apa-apa soalan? Ada soalan mengenai, mungkin mengenai Pumse, stances ke, masa ke? Kalau ada soalan boleh voice ataupun tulis di chat. Tak ada soalan ya? Kalau soalan boleh ajukan. Kita relax-relax je ni.
Kalau ada yang lain yang nak berkongsi, uh, rasanya ada apa? Tak tahulah ada tak yang berpengalaman sebagai referee Pumse yang boleh kongsikan pengalaman sebagai referee Pumse, boleh kongsikan. Tak ada persoalan Okay, kalau tak ada apa-apa, kita habis sini saja webinar untuk kita. Okay, terima kasih kepada tetamu kita, Encik Ashraf, kerana berkongsi dengan kita hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang join webinar 4 kali ini. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.